الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على سيد الكريم وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وإمامنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال نبينا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Pertamanya, mari sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnianya, dengan nikmat iman dan Islam, nikmat akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ni untuk kita menyambung perbincangan daripada kitab Hadis 40 karangan Syekh Ismail Osman Zain. Lama tuan-tuan kita cuti, jadi sepanjang tempoh PKP, lah pun PKP juga, PKPP ya? Dan juga tuan-tuan, alhamdulillah sekarang ni kita berada dalam keadaan yang semakin pulih, di mana kalau kita tengok kes-kes yang baru COVID-19 ni tak sampai pun 2 angka. Jadi 1 angka sahaja. Dan juga kes yang masih lagi positif yang sedang dirawat tak sampai pun 100 orang sekarang ni, satu Malaysia. Tak sampai pun 100 orang. Kes yang pulih semakin banyak tiap-tiap hari, dan juga kes yang positif COVID tiap-tiap hari kurang dah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, yang ni adalah merupakan antara pemberian nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kalau tengok di negara-negara yang lain, Amerika Syarikat, tuan-tuan, keadaan semakin hari tinggi dia punya positif COVID-19, sehingga kan tuan-tuan dalam tempoh 24 jam angka orang yang positif COVID-19, pesakit-pesakit baru, sehingga kan tuan-tuan capai kepada angka 50,000.
Amerika Syarikat. Brazil 40,000 tiap-tiap hari. Akan angka kematian yang paling tinggi di Amerika, di Brazil, kan? Walaupun tuan-tuan negara kita ni duduk di sebelah Asia. Kalau kata Amerika, Brazil tu duduk di sebelah barat, kita yang duduk di sebelah Asia tuan-tuan, di keliling kita pun masih dalam keadaan yang belum lagi pulih. Indonesia, di Singapura dan juga lain-lain dalam keadaan yang masih lagi teruk. Maka tuan-tuan, kita yang duduk di Malaysia ni boleh dah tersenyum dalam keadaan yang semakin baik, semakin pulih daripada hari ke hari. Dan batuk. Baik. Hari itu kita berhenti hadis yang ke-4 35. Hari ini 36. Hari itu kita berhenti dekat hadis yang ke-35. Yang sekarang ni kita masuk dalam hadis yang ke-36. Baik. Hadis yang ke-36 ni tuan-tuan, hadis yang menceritakan pada kita berkenaan tentang gadaian ataupun ar-rahnu. Gadaian ataupun ar-rahnu, barang yang kita gadaikan. Baik, kita baca dulu hadis yang ke-36. Hak ke atas binatang gadaian. Al-hadis as-sadis wa thalathun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, al-dhahru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan. Walabanud darri yashrabu binafaqatihi idza kana marhunan. Wa 'ala alladhi yarkabu wa yashrabu nafaqah. Rawahu al-Bukhari wa ghayruhu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Maksudnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binatang yang ditunggangi wajib diberi makan sekiranya binatang tersebut adalah gadaian. Susu binatang yang diminum wajib diberi makan binatang tersebut sekiranya binatang tersebut adalah gadaian. Binatang tu tuan-tuan tolong betulkan tu. Dia terlari. Binatang, T-A-N-G, bina. Itu bitanak, binatang. Binatang, B-I-N-A-T-A-N-G. Susu binatang yang diminum wajib diberi makan binatang tersebut sekiranya binatang tersebut adalah gadaian. Orang yang menunggang dan meminum itulah yang wajib memberi makan binatang tersebut. Riwayat oleh Imam Al-Bukhari dan lainnya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ni tuan-tuan adalah cerita berkenaan bab tentang muamalat. Muamalat. Salah satu di antara cara untuk muamalat adalah dengan gadaian, ar-rahnu. Saya cerita secara ringkas. Dalam kita bermuamalat tuan-tuan, ketika mana kita melakukan satu pinjaman, kita berhutang, kita pinjam, no? Jadi ada keadaan pinjaman kita tu dalam keadaan tidak ada yang penjamin. Tidak ada penjamin. Pinjam macam biasa lah. Kita ambil pinjam macam biasa. Pinjam duit 10,000. Pinjam berhutang. Tapi ada satu keadaan di mana dalam pinjaman kita tadi ni, hutang kita tadi ni adanya penjamin. Ada penjamin. Ataupun kalau bahasa yang biasa kita guna hari ni, guarantor lah. Kita buat loan dengan bank, kita akan ada guarantor. Maka itu penjamin lah. Garanti. Garanti penjamin, guarantor. Baik.
Penjamin ni tuan-tuan ada yang berbentuk orang. Kita buat loan dengan bank, maka akan ada penjamin yang berbentuk orang lah. Kan kita buat loan dengan bank, kemudian isteri kita sebagai guarantor, ayah kita sebagai guarantor, anak kita sebagai guarantor. Jadi dia ni sebagai penjamin. Kalau kita tak mampu nak bayar hutang tu, maka penjamin inilah yang akan bertanggungjawab untuk bayar hutang tersebut. Ini jenis kategori yang ada penjamin. Kemudian ada juga tuan-tuan, jaminan tadi ini dalam bentuk barang. Jaminan dalam bentuk barang. Maka jaminan dalam bentuk barang ni lah tuan-tuan yang disebutkan sebagai gadaian. Kita pergi nak pinjam duit dengan kawan, dia nak bagi 10,000. Tapi dia kata aku kenal dah hang ni. Kalau dia ni bagi pinjam saja, tak ada yang jamin, mampu tak bayar. Jadi sekarang ni nak bagi ada jaminan, hang pergi cari guarantor. Dia pun cari-cari guarantor tak ada. Tak apalah kalau hang tak ada guarantor lah ni hang gadai barang. Gadai barang tu yang kata arwah tu gadai. 10,000 ni apa dia? Katakanlah motor. Gadai motor. Kan? Mai bagi motor kat aku. Ambil 10,000 bagi motor mai kat aku. Jadi saya yang bagi pinjam duit, maka dia pun gadai motor. Saya yang simpan motor tu. Sebagai satu jaminan, kalau tak bayar hutang, maka motor ni yang akan jadi hak milik kepada saya. Itu gadaian. Kan? Dengan yang tadi tu, guarantor tu orang, dalam bentuk orang. Kalau hang tak bayar hutang, kawan ni yang akan aku cari. Kan? Tapi sekarang ni kalau hang tak bayar hutang, barang hang ni jadi hak milik kepada aku. Gadaian, kita gadaikan barang tersebut. Nak bagi tahu kata tuan-tuan, bila mana kita buat pinjaman, kita berhutang, mesti ada wathiqah, benda yang kita jadikan sebagai satu kepercayaan. Kan? Barang gadaian ni tuan-tuan, dia adalah satu kepercayaan. Kepercayaan bahawasanya peminjam tu dia pasti akan bayar balik. Kalau tak bayar, maka barang yang digadai tadi jadi hak milik kepada pemberi hutang. Itu gadaian. Okey, itu tak apalah, tu satu lapis. Kita faham dah berkenaan tentang ar-rahnu ataupun gadaian. Tuan-tuan ada mah pergi gadai dekat pajak gadai kan? Pergi pajak gadai. Pasal nak pinjam duit. Jadi kalau tak bayar duit tu, barang yang kita gadai itu jadi hak milik kepada orang yang bagi pinjam tu lah. Token yang bagi pinjam tu, bagi pinjam duit. Kemudian isunya di sini, hadis yang Nabi nak cerita kat sini adalah berkenaan tentang barang gadaian tu diguna pakai oleh orang yang jaga barang tu. Tadi saya nak bagi pinjam duit kepada seseorang, saya kata hang kalau nak pinjam duit aku boleh, tapi dengan syarat mai gadai motor kat aku. Ambil motor mai tak kat aku. Aku pegang motor hang ni, kalau hang tak bayar hutang aku, kira motor ni hak milik aku lah. Gitu kan. Jadi persoalan dia di sini. Orang yang tolong jaga barang gadaian tu, adakah boleh dia menggunakan barang gadaian tersebut? Boleh pakai ke barang tu? Saya yang tolong simpan motor tu, adakah boleh saya guna motor ni? Guna motor pergi berjalan, rata tempat. Itu soalan dia, adakah boleh ataupun tak boleh? Sebab motor ni bukan milik saya, dia milik kepada penghutang. Kawan yang berhutang tu milik dia. Jadi adalah barang gadaian. Kalau dia tak bayar, baru jadi hak milik kepada saya. Nah, sekarang ni adakah boleh saya menggunakan motor tersebut, barang gadaian tersebut? Itu soalan dia. Barang gadaian ni tuan-tuan, dia adalah satu amanah. Dia adalah satu amanah. Bermaksud, bila mana barang gadaian tu saya yang simpan, saya kena bertanggungjawab untuk jaga barang ni supaya dia dalam keadaan yang elok, dalam keadaan yang baik. Esok bila mana kawan tu dia bayar hutang saya 10,000,
Saya pun lepaskan motor ni. Ambil lah. Dia pun ambil balik motor yang dia gadaikan tadi ni. Dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang elok. Jadi adakah saya boleh tak pakai motor ni dalam tempoh gadaian tersebut? Jawapan dia tuan-tuan adalah tidak boleh pakai. Tak boleh pakai, bukan barang kita, barang orang. Kita hanya amanah untuk jaga sahaja. Tetapi kalau kita pakai juga barang gadaian tu, apa hukum dia? Kalau apa-apa yang terjadi kepada barang tersebut, maka kita perlu bertanggungjawab. Saya guna motor tadi ni, tiba-tiba motor tu rosak, saya kena ganti balik motor tu. Sebab tadi motor tu diserahkan kepada saya sebagai barang gadaian dalam keadaan yang elok. Tapi tiba-tiba saya pergi gatai guna motor tu, menyebabkan tuan-tuan motor tu rosak, saya kena ganti balik motor tu. Rosak sebab saya pakai. Kan? Tu. Tapi kalau motor tu tiba-tiba rosak sendiri, saya tak pakai pun, barang gadaian tu diletakkan di rumah saya, biar di rumah, biar gitu, tak pakai pun, biar lama-lama, kemudian tuan-tuan tiba-tiba rosak. Yalah, barang tak pakai lama, start pun tidak, biar gitu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kita tuan-tuan tempoh PKP ni 2 bulan, 3 bulan ni tak pergi ke mana, kereta duduk di rumah tu. Lepas 3 bulan dia buka PKP beli rentah negeri tu, kita start kereta ni, yang tu rosak, yang ni rosak. Contohlah ni. Tu lama sebab tak pakai tu. Ni contohlah ni. Motor tadi ni ataupun barang tadi ni dalam keadaan benda tu tak terpakai, lama-lama rosak sendiri. Rosak sendiri, adakah saya yang tolong jaga ni nak kena ganti balik? Jawapan dia tak. Tak lah, pasal bukan salah kita. Rosaknya benda tu bukan dengan kesalahan daripada orang yang menjaga barang tu. Tu cerita bab tentang gadaian, barang gadaian. Yang ni tuan-tuan adalah hukum hakam Islam dalam bab tentang muamalat. Dia panjanglah detail dia punya dia punya perbahasan dia. Kadang-kadang sebahagian dalam kalangan kita dia tak orang panggil apa, tak dia tak tahu pun rupa-rupanya apa yang dia buat ni, muamalat ni adalah mengikut kepada hukum syarak. Sebahagian dalam kalangan masyarakat duk anggap hanya sekadar Islam ni dalam masjid je. Semayang, puasa, zakat, haji, ibadah umrah, yang ni yang dikatakan Islam. Kita mesti kena mengikut hukum syarak. Ada hukum sah, ada hukum batal, ada hukum harus, ada hukum haram, ada yang halal. Tetapi tuan-tuan dalam bab muamalat ni, langsung dia pun tak tahu. Dia tak tahu, ataupun dia pun tak tahu rupa-rupanya dalam Islam ni ada hukum muamalat, boleh buat, tak boleh buat. Jadi tuan-tuan, orang yang dia tak tahu kata dalam Islam ni ada muamalat halal haram dalam Islam, menyebabkan dia tak melihat Islam tu adalah sebagai agama yang menyeluruh. Tak nampak Islam tu berkembang secara keseluruhan. Nampak hanya Islam tu dalam masjid je. Sebab tu tuan-tuan, sebahagian masyarakat bila mana mai ke masjid, tutup aurat bagi elok, pakai tudung. Keluar daripada masjid, tudung hilang entah ke mana. Masuk ke dalam masjid, pakai telekong semayang bagi elok. Habis-habis keluar daripada masjid, dia buang telekong, pakai ketat jalan keluar sana tu. Sebab dia tak tahu rupa-rupanya yang kata Islam ni bukan takat dalam masjid je, tetapi juga hatta kan di luar daripada masjid juga adanya Islam dalam bab tentang muamalat, hukum hakam Islam. Bahkan tuan-tuan, Islam ni dia ada sampai ke peringkat politik, ada yang sampai ke peringkat kenegaraan. Tu adanya Islam. Ada seorang tuan-tuan dia mai jumpa dengan saya.
Tuan-tuan, saya baru ni jumpa dengan pergi ziarah Syekh Badaruddin, penasihat Darul Hadis lah. Pergi jumpa dengan dia, minta nasihat. Kemudian tuan-tuan, antara yang dinasihat pada kami selaku anak-anak muda ni, dia kata kita ni nak bawa Islam, kita ni nak sebarkan Islam, nak bawa dakwah ni, kalau ada 3 benda ni mudah. Kalau tak cukup 3 benda ni, bukan tak boleh, tapi payah sikit. Tapi kalau ada 3 benda ni, mudahlah nak sebarkan Islam, nak bawa Islam tu. Yang pertama dia kata mesti kena ada ilmu. Ilmu yang pertama ni mesti kena ada. Sebab bila kita berdakwah nak sampaikan Islam, sampaikan apa kalau tak ada ilmu? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak ada apa-apa tak boleh bagi apa. Maka kita yang menyampaikan kuliah, ceramah, mesti kena ada ilmu. Nak sampaikan kepada masyarakat, mesti kena ada ilmu. Bukan kita sampaikan dekat masyarakat sembang kosong. Yang kedua dia kata, mesti kita kena ada duit. Duit. Yalah tuan-tuan, kita nak berdakwah kalau ada duit, mudah. Kan? Hari ni tuan-tuan, kita nak berdakwah, okey, kita ada mikrofon, nak kena beli duit, nak kena ada kamera, kan, alat-alat tu duit. Jadi kita nak sampaikan dakwah kepada masyarakat, salah satu adalah alat yang kita kena ada adalah duit. Yang ketiga dia kata kuasa ataupun politik. Kuasa ataupun politik. Kalau tak ada kuasa, bukan kata tak boleh sampaikan dakwah, sampaikan Islam, tetapi payah sikit lah. Tapi kalau dah ada kuasa, kalau dah boleh pegang politik, maka tuan-tuan, mudah untuk kita sebarkan Islam. Nabi SAW cuba tengok ketika mana fatrah ada di Mekah dan juga fatrah ada di Madinah. Fatrah ketika mana di Mekah tuan-tuan tidak ada kuasa waktu tu, maka Nabi ni berdakwah hanya sekadar dalam kalangan kaum di Mekah sahaja, kaum Quraisy di Mekah sahaja. Nak keluar tu payah, nak keluar tu tak boleh. Kan, hantar dalam kalangan masyarakat, dalam kalangan para sahabat pergi ke Habsyah, tapi tuan-tuan, tu bukan berdakwah. Yang tu adalah menumpang di kawasan di bawah pemerintahan Raja Najasyi ketika tu Kristian. Pergi dakwah dekat Taif, tuan-tuan, dihalau oleh penduduk Taif. Dakwah juga payah sikit. Tapi tuan-tuan, tengok ketika mana Nabi SAW sampaikan dakwah waktu Nabi berada di Madinah. Sampaikan dakwah kepada kaum Yahudi, sampaikan dakwah kepada umat-umat Islam yang lain yang berada di keliling Madinah. Kemudian tuan-tuan, tengok macam manakah Nabi SAW mendapat kuasa di Mekah ketika mana Fathu Mekah. Waktu Fathu Mekah, apa yang jadi lepas Fathu Mekah tuan-tuan? Nabi hantar wakil-wakil Rasulullah SAW pergi ke Yaman, pergi ke Mesir, pergi ke Rom, pergi ke Syam, pergi ke Habsyah. Hantar wakil duta Rasulullah SAW, ajak kepada pemimpin-pemimpin negara untuk memeluk kepada agama Islam. Ajak masuk Islam. Ada yang masuk Islam, ada yang tak masuk Islam tapi hormat. Ada yang tuan-tuan tak berani nak Islam tapi tak berani. Nak Islam tak berani. Raja Najasyi di Habsyah, nak Islam tapi tak berani. Tak mau Islam tapi hormat kepada Nabi, iaitu Muqawqis di Mesir. Raja Muqawqis di Mesir tak mau Islam tapi hormat dekat Nabi, hantar seorang hamba hadiah bagi pada Rasulullah SAW. Itulah Maryam Qibtiyah, isteri baginda Rasulullah SAW, dihadiahkan oleh Muqawqis di Mesir. Kan, Nabi kata, tuan-tuan, tak terima Islam tapi
tak lawan Nabi, hormat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang lawan, iaitu tuan-tuan, Nabi hantar duta Rasulullah pergi ke Rom. Dan ketika tu tuan-tuan, duta Nabi ni, wakil Nabi ni belum sempat lagi buka surat nak baca, dia arahkan panglima dia untuk pancung kepala. Yang ni tuan-tuan, namanya tak beradab. Nabi pun terus isytihar perang ketika tu. Panjang cerita lah tu, sejarah yang berlaku di zaman Nabi SAW. Ketika mana Nabi tidak ada kuasa, ketika mana Nabi dah ada sikit kuasa, dan ketika mana Nabi dah ada keseluruhan kuasa, ketika mana Fathu Mekah. Ini pesan tuan-tuan daripada Syekh Badaruddin. Dan tuan-tuan, jadi sebab tu bila dia sebut macam tu, saya pun tuan-tuan ceritalah pada orang. Ada orang yang dia kata, ustaz jangan samakan zaman Allah dengan zaman Nabi. Saya kata habis nak buat macam mana kan? Memang tak sama pun. Tetapi tuan-tuan, kita apa yang kita buat mesti berpandukan Nabi SAW. Mesti ikut Nabi. Kita tuan-tuan nak main semayang, ikut Nabi tak? Ikut Nabi lah ni. Ikut Nabi apa ni semayang darah-darah ni, Nabi suruh semayang dekat-dekat. Tak keadaan wabak COVID-19 ni, mayanglah macam ni. Kan? Kita semayang macam ni tuan-tuan, pahala yang kita dapat sama seperti mana pahala kita duduk rapat-rapat. Pahala tu sama. Pasal apa? Nak duduk rapat tak boleh. Bukan tak boleh, maksudnya tak ikut SOP. Siapa yang buat SOP ni? Kerajaan, pihak berwajib, mufti yang buat SOP ni, maka kita kena ikut tuan-tuan. Jangan ada bantah. Ni ulil amri, kan? Kita kena ikut. Jadi kita buat tu adalah kerana mengikut perintah. Jadi kita tak dibenarkan duduk bagi rapat-rapat, duduk bagi jarak-jarak. Semayang yang macam ni, pahala dia sama seperti mana kita semayang duduk rapat-rapat. Kan? Kira kita kata saf yang pertama ni, 3 saf tu boleh duduk kat saf pertama kan? 3 saf ni boleh duduk kat saf pertama ni. Siapa yang duduk 3 yang awal ni, pahala dia macam duduk dekat saf yang pertama. Tu dia punya sama pahala dia. Hari tu masa PKP, kita tak dibenarkan semayang di masjid di surau, melainkan hanya beberapa orang sahaja. EJK 3 orang, Tok Bilal, Tok Siak, Tok Imam, 3 orang. Waktu tu kita kena semayang di rumah. Semayang kita di rumah, pahala dia sama macam semayang dekat masjid surau. Pahala dia. Hari tu ketika mana Ramadan, kita tak boleh tadarus Quran. Nak berjemaah tak boleh. Kita buat tadarus di rumah dengan anak isteri kita. Pahala tadarus duduk di rumah tuan-tuan sama seperti mana kita tadarus di masjid dan di surau. Hari tu ketika mana Ramadan tak boleh pergi ke masjid pasal nak iktikaf, kita duduk di rumah tuan-tuan. Kalaulah kita duduk di rumah dalam keadaan yang berzikir, dalam keadaan ingat kepada Allah, maka tuan-tuan, kita juga akan mendapat pahala yang sama macam kita iktikaf di masjid. Dapat pahala ni pasal tak boleh buat. Kalau boleh buat, kita pi dah. Ni kes sebab tak boleh buat, tu yang tak pi tu. Dapat pahala. Yang ni tuan-tuan adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dalam keadaan tersekat. Kita tersekat lah. Tersekat nak pergi ke masjid, tersekat nak sembahyang tarawih, tersekat nak baca tadarus Quran, dan juga lain-lain. Hanya takat buat di rumah sahaja. Hari akhirat esok dapat pahala yang sama seperti mana kita buat ibadat di masjid dan juga di surau. Maka sebab itulah tuan-tuan, kita kata Islam ni dia adalah merupakan agama yang menyeluruh, semua sekali. Kan? Islam dia ada pada ibadat. Ibadat ni satu daripada 4. Yang kedua adalah adanya pada muamalat. Tuan-tuan keluar daripada masjid,
kita muamalat di luar sana, sewa, beli, jual, gadai, pinjam, hutang, lagi apa lagi? Apa yang kita buat sesama manusia tu tuan-tuan, itu adalah juga merupakan Islam. Ada undang-undang dia. 2 daripada 4. Yang ketiga, tuan-tuan, perkara yang berkaitan dengan syakhsiyah, akhwal syakhsiyah, yakni munakahat. Nikah kahwin, keluarga, anak isteri, suami isteri, menantu, ipar duai, semua ada hukum hakam dia yang kita kena tahu. Bukan kira main ikut dan dia. 3. Yang keempat, yang terakhir tuan-tuan, adalah perkara yang berkaitan dengan undang-undang negara. Ingat, ibadat, muamalat, munakahat dan juga jinayat. Ada 4 perkara. Maka tuan-tuan, kita kalau belajar keempat-empat perkara ni, kita akan tengok rupa-rupanya Islam ni besar, dan juga Islam ni merangkumi keseluruhan kehidupan kita. Nampak Islam tu besar. Baik, tuan-tuan, saya nak kaitkan dengan isu keadaan suasana di negara kita yang ada pada hari ini, dan juga isu yang melanda kepada umat Islam, kepada umat di seluruh dunia. Isu Covid ni lah. Bila mainnya Covid ni tuan-tuan, dia mengancam 2 benda yang besar. Yang pertamanya adalah ekonomi, yang keduanya keselamatan. Betul kan? Bila mainnya Covid ni, seluruh dunia, bukan takat Malaysia ya, dia mengancam ekonomi dunia, tuan-tuan. Malaysia kita juga ekonomi merudum, jatuh kan, tapi berjaya dipulihkan, alhamdulillah. Sekarang ni ekonomi dunia. Hari tu tuan-tuan, China dengan Rusia, China dengan Amerika pakat. Lah dia pun duk balah lagi ni. Duk tuduh yang kata China ni duk hantar senjata kuman, senjata virus. Inilah Covid ni lah. Hantar. Kan depa duk lawan dari segi ekonomi. Ekonomi China dengan ekonomi Amerika. Tak apalah tu tuan, tu urusan dunia. Urusan kuasa-kuasa besar ni lah. Nak begitu kata, kesan daripada wabak ni adalah ekonomi. Yang keduanya adalah isu keselamatan. Sebab ramai yang mati. Malaysia kita alhamdulillah sampai ke hari ni 121 kan. 120 lebih sahaja yang mati. Alhamdulillah, kira tuan-tuan, besar rahmat banyak lah. Kan, di Indonesia ribuan dah yang mati. Kalau kata di Amerika, ratusan ribu dah yang mati. Ratusan ribu di Amerika. Di China hari tu mula-mula sampai takat 30 lebih ya, lah naik lah. Mungkin ada gelombang yang kedua, ketiga ke apa ke, naik lah tuan. Apa nama tu, yang positif tu dah naik. Kematian pun naik juga, meningkat. Di sana tu lah. Jadi isu keselamatan dan juga isu ekonomi. Sebelum ni tuan-tuan, kita hanya sekadar duk baca cerita-cerita tentang Allah Ta'ala menghancurkan tamadun dalam Quran sahaja. Sebelum daripada ni, ada tak tamadun-tamadun dunia yang hebat? Ada. Tuan-tuan tengok dalam Quran Karim tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fasabba alaihim rabbuka sawta adab. Di antaranya lah Allah Ta'ala sebut ada 2 kerajaan yang hebat, ada 2 ketamadunan yang hebat. Yang pertamanya adalah kaum Samud. Hebat macam mananya kaum Samud ni? Kata kaum Samud ni, Tuhan sebut antara tanda yang kata mereka ni hebat adalah dia mampu untuk nak bina rumah dan juga kediaman dalam bukit.
Dia orang panggil apa? Dia tebuk bukit. Tebuk bukit, buat rumah dalam bukit. Tuan. Kita ni baru duk tarah bukit kan. Tarah bukit, depa buat bangunan dalam bukit. Hebat tak hebat? Kaum Samud, ketamadunan yang ada pada kaum Samud. Itu contoh dalam bentuk pembangunan. Teknologi yang ada di zaman tu. Tapi tuan-tuan, Tuhan sebut kaum Samud ni dia banyak buat fasad atas muka bumi ni. Akhir sekali dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampaikan tidak ada kesan ketamadunan kaum Samud sehinggalah di zaman kita yang ada pada hari ni. Tak ada habis. Pasal apa tuan-tuan dihancurkan oleh Allah Taala? Sebab mereka ni buat fasad banyak atas muka bumi. Kita baca dalam Quran kan. Fir'aun juga tuan-tuan adalah tamadun yang hebat. Bukti tamadun yang hebat yang Tuhan kekalkan sampai ke hari ni, piramid yang ada di Mesir tu. Piramid tu antara ketamadunan Fir'aun dan yang ada sampai ke hari ni. Pasal apa kekal? Tuhan nak tunjuk kepada umat-umat di belakang ni tengok ni hebat tamadun Fir'aun. Wa Fir'aun dzil autad. Kan? Fir'aun dia ada ketamadunan dia. Tetapi tuan-tuan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, habis musnah Fir'aun. Allah Taala sebut dalam Quranul Karim cerita tentang ketamadunan kaum Sabak sebagai contoh. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatan 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tuhan sebut kerajaan Sabak ni dia ada satu ketamadunan yang hebat. Hebatnya tamadun dia ni Tuhan sebut kata ekonomi yang mantap. Kalau masuk saja ke dalam negara Sabak, negeri Sabak ni, kita akan tengok dia punya penyusunan ekonominya yang sangat mantap. Kebun di sebelah kanan, kebun di sebelah kiri, keluar hasil yang begitu banyak. Hasil daripada kerajaan Sabak ini diekspor, dijual, dapat untung. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bukan takat ekonomi yang mantap, tetapi juga mereka ini negara yang baik, Tuhan yang pengampun. Negeri Sabak. Kemudian tuan-tuan, Tuhan sebut dalam ayat yang kedua, fa'aradu. Lepas daripada tu, daripada hebat, daripada kuat, mereka ini berpaling daripada perintah Allah Ta'ala. Fa'aradu. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Lepas mana mereka ni hebat, Tuhan hantar kepada mereka ini air daripada atas bukit. Sailal arim, satu empangan pecah. Sabak tuan-tuan dia ada satu empangan, nama empangan Ma'rib. Empangan inilah yang digunakan, kehebatan yang ada pada kerajaan Sabak guna untuk mengairi tanah-tanah yang ada di bawah kebun-kebun yang mereka tanam. Empangan Ma'rib. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab, tengok bagaimanakah tuan-tuan Allah Ta'ala hancurkan kerajaan Sabak ni. Punca dia, pecahnya empangan Ma'rib tu adalah disebabkan kerana tikus pigerik. Cuba tu bayang empangan yang besar tu pecah sebab tikus gerik. Tak terbayang kita tu. Cuma mana tikus nak gerik empangan tu? Patahlah gigi tikus ni. Ni yang kata kekuasaan yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil lah iktibar tuan, ni. Ambil iktibar, Tuhan suruh fikir benda ni. Empangan yang besar tu digerik oleh tikus ya. Mula-mula tikus sekok. Depa yang pi tengok di empangan tu, tengok ada tikus, kata tak apa, sekok ya. Tak ada apa
Mai pula esok tengok ada 3-4 ekor je, tak apa. Mai lagi ke depan tengok banyak lagi tikus tuan-tuan, dah kali pecah empangan tu. Bila pecah empangan tuan-tuan, mai tsunami daripada atas bukit. Kemudian tuan-tuan, air yang derah tadi ni menghancurkan seluruh ketamadunan yang ada pada negeri Sabah. Bukan takat tu, tak cukup dengan tu. Allah Ta'ala jadikan kebun-kebun yang ada di kerajaan Sabah tu bertukar. Buah-buah yang keluar tu, buah-buah yang pahit, buah-buah yang hitam. Nak eksport pun tak laku dah ketika tu. Nah, Tuhan sebut wa badalnahum bi jannatayhim jannatai ukulin khamti wa syai'in min sidrin qalil. Tu, buah yang pahit, buah yang tak sedap, hasil yang tak memberangsangkan, ekspor orang tak mau dah, jual pun tak laku dah, habis hancur ekonomi. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ayat ketiga Tuhan sebut? Zalika jazainahum bima kafaru fahal nujazi illa al-kafur. Yang demikian tu berlaku adalah kerana kekufuran mereka. Tuhan sebut. Jadi macam ni tamadun yang hebat lalu dihancurkan oleh Allah Ta'ala adalah kerana mereka ini kufur akan nikmat, lupa kepada Allah. Tapi yang kan, kita sebelum ni pakat tu baca dalam Quran je. Baca-baca, kita pun buka dalam kitab, tengok sejarah-sejarah apa semua. Oh, macam ni. Kita pun tahu macam mana kerajaan Namrud. Hebat kerajaan Namrud di zaman Nabi Ibrahim. Tapi tuan-tuan, Namrud yang mengaku Tuhan tu, apa yang mematikan dia? Nyamuk. Kecil nyamuk matikan dia. Kan? Maka tuan-tuan, kita yang ada pada hari ini, depan mata kita nampak kerajaan-kerajaan yang hebat, kerajaan-kerajaan yang besar, yang mengaku ada kuasa yang hebat. Tetapi tuan-tuan, Allah Ta'ala hantar tentera dia yang tak nampak tentera tu. Bukan takat nyamuk. Nyamuk tu kira boleh nampak dengan mata lagi. Nyamuk Namrud tu nampak lagi dengan mata. Tikus Sabak tu, kerajaan Sabak, tikus tu boleh nampak lagi. Nah, sekarang ni Tuhan hantar virus yang memang dengan mata kasar kita pun tak nampak benda tu. Tu yang kita duduk macam ni. Kenapa yang duduk macam ni? Pasal kita tak nampak. Kalau benda tu nampak, memang tak ada lah dalam masjid ni, duduk bagi rapat lah. Tapi yang duduk macam ni pasal kita apa? Kita tak nampak tu yang duduk macam ni. Kenapa yang tak bersalam? Pasal tak nampak. Tuan, tu. Nah, habaq kata tuan-tuan ni lagi dahsyat nak dibandingkan dengan zaman dulu. Cuma Tuhan dia tak hancurkan sekaligus serupa macam kerajaan Sabak. Dia tak hancur sekaligus gitu. Sikit dan tuan-tuan, depan mata kita tengok macam mana keadaan yang berlaku pada hari ini. Kuasa-kuasa besar China, kuasa besar Amerika yang mengaku kata hebat tuan-tuan, bila mainnya dengan wabak ni habis tak boleh nak lawan dah. Masalah jatuh merudum dari segi ekonomi, keselamatan, kesihatan dan juga lain-lain tuan. Dan kita ni orang yang mengaji ilmu, kita ni orang yang beriman, kita yakin benda ni tuan-tuan adalah sebagai satu pengajaran untuk kita. Dan juga tuan-tuan, mesti ada benda yang tak kena, yang Tuhan nak sampaikan kepada kita. Ada signal yang Tuhan nak sampaikan kepada kita. Kita kena ambil iktibar. Oh dah Ustaz, virus COVID-19 ni depa duk lawan senjata kuman. Kan ada senjata kuman kan? Apa lawan antara negara ni lah, hari bila dah tak boleh ni hantar kuman pi. Senjata kuman. Yalah tuan-tuan, itu mata zahir kita nampak kata senjata kuman, manusia reka benda tu. Tetapi tuan-tuan, benda tu dari segi akidah kita, dia takkan berlaku kalau dengan tidak izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Takkan berlaku melainkan dengan izin daripada Allah. Itu dari segi buruk, nampak buruk lah kan. Dan kita yang ada pada hari ni mesti melihat keadaan ni tuan-tuan dengan kacamata iman. Setiap takdir Allah Ta'ala mesti ada hikmah dia. Last sekali saya nak cerita last sekali.
ada kisah tuan-tuan berlaku di antara dua orang, raja dan juga doktor. Raja dengan doktor ni satu hari depa keluar pi berburu. Depa keluar pi berburu. Kemudian tuan-tuan, bila raja ni, sultan ni, dia nak tembak anak panah, tiba-tiba hujung anak panah tu terkena dekat jari dia. Jadi sakit jari tu ni, luka. Kebetulan dia bawa doktor peribadi. Doktor tu pun balut tangan dia. Balik sampai dekat istana, buka balutan tu, tengok jari tuanku ni makin buruk, makin teruk. Tak apalah, biar dulu, balut lagi, ganti dengan yang baru. Hari kedua, hari ketiga, bila buka makin teruk, makin buruk, dan dia makan jari. Yalah, mungkin sebab bila nak tembak tu kan, hujung anak panah tu kan biasa ada racun, kan? Jadi kata doktor ni kepada sultan, tuanku, tangan tuanku ni kalau nak selamat potong jari, bukan potong tangan, potong jari. Macam orang kecil manis kan, potong, nak selamat. Kalau tidak, dia akan makan lagi, bukan takat tangan, bukan jari, lengan, tangan pun dia akan makan juga. Baik, potong siap-siap. Doktor ni sangka buruk dengan doktor. Doktor lah, sultan ni sangka buruk dengan doktor. Dia kata, hang nak sebut aku ke apa ke? Patutnya kamu ni fikir benda yang boleh bagi aku ni selamat, bukan pergi suruh potong tangan. Bagilah ubat-ubat yang boleh aku guna. Ni tak suruh potong jari. Lah kali doktor tu anggap buruk dengan sultan ni anggap buruk dengan doktor ni, penjarakan doktor tu. Hari yang berikutnya tuan-tuan, bila tengok dekat jari sultan ni makin buruk, makin teruk. Lah kali tak ada cara lain dah melainkan potong. Ikut gerak lah potong jari. Yang kata ego sultan tu kan. Tak apa. Dah jari semua dah elok, sihat elok tuan-tuan. Kemudian keluar berburu. Bila keluar masuk lautan nak pergi berburu tuan-tuan, sultan tadi ni dia keluar seorang lah, tak bawa siapa pergi, keluar. Rupa-rupa tuan-tuan nak jadi satu cerita, dalam hutan tu ada orang yang pergi tangkap, ada orang asli tangkap sultan ni. Dia bukan tahu ni sultan tak sultan, dia tangkap. Balik ke kampung depa, kemudian tuan-tuan, kebetulan malam tu depa nak buat upacara sembelihan korban nak dipersembahkan depan dewa depa. Lepas tu ialah sultan, dia pun pergi seorang-seorang, tak bawa siapa. Bila depa tangkap dia, nak sembelih dia, nak persembahkan depan dewa, tiba-tiba ada seorang tegur. Dia kata, sat-sat, cuba kat tangan dia tu tak cukup jari. Tangan tak cukup jari. Jadi kalau tangan tak cukup jari ni, tak cukup sempurna, tak boleh buat orang panggil tak boleh buat sembelihan. Untuk nak buat sembahan depan dewa ni. Macam kita lah tuan-tuan, kita nak buat korban mesti kena binatang yang lengkap. Tak boleh binatang yang putih ekor, tak boleh binatang yang putih kaki. Putih kaki lah tempang kan. Jadi mesti kena lengkap binatang tu, baru kita boleh buat korban. Syarat dia pun ada, syarat orang asli kan. Nak buat sembahan ni, nak buat sembelihan ni, tak boleh orang yang tak cukup sempurna. Cancel. Hantar balik doktor ni, dah hantar balik sultan ni. Bila sultan tuan-tuan balik sampai ke istana, dia pun jumpa dengan doktor. Dia kata, doktor, nasib baiklah doktor pesan kat saya suruh potong tangan. Saya dia ingatkan hari tu ni potong tangan ni buruk lah. Rupa-rupanya potong tangan ni kebaikan yang pertama sihat. Kebaikan yang keduanya, nasib baiklah jari saya terpotong. Kalau tidak mampu dah dia sembelih saya buat sembah depan dewa. nyawa melayang. Kalau macam tu saya lepaskan doktor lah. Sultan ni kata, kalau macam tu saya lepaskan doktor lah, doktor boleh keluar. Dan saya minta maaf lah. Saya minta maaf sebab saya tolong penjarakan doktor. Kata doktor tu, wahai tuanku tak salah.
Bagus tuanku pergi penjara saya. Pasal apa pula? Ialah kalau tuanku tak penjarakan saya, mesti keluar berburu tu, saya akan ikut sekali. Bila saya ikut sekali, kita dua-dua kena tangkap. Tuanku depa tak sembelih, depa sembelih saya. Pasal saya jari cukup. Mampu saya. Nasib baik saya tuanku penjara. Jadi apa kesimpulan yang kita boleh ambil dari cerita ni? Cerita ni asalnya nampak dua-dua tu buruk. Doktor tu kena penjara, nampak macam buruk. Sultan tu kena potong jari, nampak kata buruk. Takdir tu. Tak, rupa-rupanya apa yang Tuhan tetapkan, dua-dua baik. Doktor tu pun tak mati, sultan tu pun tak mati. Ya, ini hikmah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tuan-tuan, apa yang berlaku pada hari ini pun, COVID-19 yang berlaku pada hari ini pun, tuan-tuan, kita kena pandang daripada dua sudut. Sudut yang pertama, sudut peringatan Allah Taala kepada kita. Sesuai dengan ayat Quran yang saya ceritakan tadi ni, punca pasal apa berlakunya benda ni sebab kerana maksiat, sebab kerana kefasadan, sebab kerana tak mengikut perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kena sudut pandang dari segi positif. Apa yang berlaku wabak pada hari ini ada hikmah dia yang kita pun tak tahu. Kan? Saya sendiri tuan-tuan, bila berlakunya PKP ni, okey ke lah. 3 bulan duduk rumah saja, tak pitang mana. Kan? Rehat duduk di rumah. Kalau tidak kita keluar kuliah letih lah, pergi sana pergi sini apa semua kan. Tapi bila mainnya PKP, rehat, duduk di rumah, tak pitang mana. Ada masa banyak kita dengan keluarga. Semayang sama-sama, baca Quran sama-sama, buat ibadat sama-sama dengan anak isteri. Kan ketika tu, seronok. Ni mungkin hikmah lah, hikmah peribadi saya lah. Kan? Tuan-tuan pun mesti ada hikmah masing-masing. Ini di dunia, di akhirat mesti ada lagi besar hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, jadi kesimpulannya iaitu dalam Islam ni dia ada undang-undang dia di semua peringkat. Maka kita kena mengaji, kita kena belajar, dan juga kita mesti kena mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita bacakan pada malam ni iaitu binatang tunggangan. Kalau binatang tunggangan tu dijadikan sebagai gadaian, kalau pi guna binatang tu maka kena bayar ganti rugi. Sama ada kita naik tunggangan ataupun kita ambil susu dia. Tunggang ke belakang, kena bayar lah. Pasal mana boleh naik? Melainkan benda tu adalah barang amanah. Kalau jadi apa-apa, kena ganti. Susu tak boleh ambil. Kalau nak ambil boleh, tapi kena bayar balik ganti rugi kepada binatang gadaian tersebut. Okay, wallah Subhanahu wa ta'ala alam. Cukuplah sekadar tu. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ni akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya buka, ada soalan nak tanya tu? Tak ada no? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa 'ilmal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Tertangguh dengan tasbih kafarah dan surah wal 'asr.